Pengenalan kepada Global Navigation Satellite System. Apa yang akan dilihat di dalam pengenalan ini adalah mengenai apakah itu sistem GNSS, jenis dan bilangan satelit yang terdapat di angkasa lepas, segmen GNSS, bagaimanakah GNSS berfungsi dan juga aplikasi GNSS dalam kehidupan seharian kita. Apakah itu GNSS? Seperti mana yang kita tahu, GNSS adalah Global Navigation System atau sistem satelit penentu dudukan sejagat. Okey, pada sistem ini akan memberikan maklumat penentu dudukan geospatial iaitu latitude, longitude dan juga altitude atau lebih dikenali kepada sistem pendudukan 3D atau 3 dimensi. Dan GNSS beroperasi selama 24 jam sehari dan akan memberi perkhidmatan yang percuma kepada pengguna. Berikut merupakan jenis dan bilangan satelit yang berada di angkasa lepas. Yang pertama adalah GPS, Global Positioning System yang dibangunkan oleh negara USA ataupun Amerika Syarikat, Galileo daripada Kesatuan Eropah, QZSS daripada negara Jepun, Beidou daripada negara China dan GLONASS daripada Rusia. Dengan adanya pertambahan bilangan satelit dan dibangunkan oleh beberapa buah negara, sesuatu lokasi dapat ditentukan dengan lebih tepat. Segmen GNSS terbahagi kepada 3 iaitu segmen angkasa, pengguna dan pusat kawalan. Segmen angkasa terdiri daripada beberapa bilangan satelit dan satelit tersebut akan menghantar isyarat GNSS kepada pengguna. Pengguna terdiri daripada pengguna awam dan juga pengguna daripada bidang ketenteraan. Manakala pusat kawalan di sini berfungsi dalam menerima maklumat orbit dan jam satelit dari stesen kawalan dan akan membuat pembetulan sekiranya perlu dan akan memancar kembali signal ataupun isyarat ke sistem satelit. Secara umumnya, sesuatu lokasi atau penentu dudukan dapat diketahui dengan cepat dan tepat dengan adanya sistem GNSS. Tetapi, pernahkah anda terfikir bagaimanakah GNSS ini berfungsi? GNSS menggunakan konsep triliterasi. Apakah triliterasi? Triliterasi merupakan satu proses untuk menentukan sesuatu kedudukan yang absolut atau relatif sesuatu titik atau lokasi dengan kaedah pengukuran jarak. Pengiraan jarak dari satelit ke penerima GNSS dapat diketahui melalui konsep ini. Sekurang-kurangnya, untuk menentukan sesuatu jarak ataupun kedudukan 3 dimensi memerlukan sekurang-kurangnya 3 satelit. Dan satelit terakhir, ukuran yang keempat adalah untuk pembetulan kepada clock errors. Dan akhir sekali, penentu dudukan dan masa bagi titik lokasi dapat diketahui. Ini merupakan konsep literasi. Berdasarkan kepada gambar rajah ini, cuba bayangkan terdapat 3 buah satelit yang diketahui kedudukannya. Setiap satelit akan memancarkan signal kepada penerima. Di sini terdapat jarak R1, R2 dan R3 dan akan bertindih pada satu titik lokasi yang sama. Untuk mengetahui nilai jarak, formula berikut telah digunakan, iaitu jarak sama dengan hal laju cahaya didarabkan dengan masa. Isyarat signal bagi GNSS bergerak di dalam bentuk kelajuan cahaya. Isyarat signal GNSS adalah code phase ranging dan carrier phase ranging.
Di sini, satelit akan menghantar mesej ataupun signal melalui isyarat radio melalui gelombang. Isyarat signal yang biasa digunakan adalah L1 dan juga L2. Sistem GNSS banyak digunakan di dalam bidang pengukuran dan pemetaan. Selain daripada bidang pengukuran dan pemetaan, beberapa aplikasi GNSS telah digunakan di dalam industri berikut, seperti penerbangan, industri offshore, telekomunikasi, navigasi, railroads, rekreasi, navigasi peribadi dan sebagainya. Dengan adanya aplikasi GNSS ini, sesuatu lokasi ataupun penentu dudukan dapat ditentukan dengan lebih tepat.